Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masih lagi dalam topik redox ataupun keseimbangan redox, pengoksidaan dan penurunan. Jadi yang ni yang ketiga lah, sebab sebelum ni awak dah belajar redox dari segi penambahan dan kehilangan oksigen. Kemudian yang kedua awak juga dah belajar redox dari segi penambahan dan kehilangan hidrogen. So hari ini kita masuk ke yang ketiga, penambahan dan pengurangan elektron, sama ada terima atau hilang elektron. So redox dari segi penerimaan elektron atau kehilangan elektron. Kalau terima elektron, tindak balas tu ialah tindak balas penurunan. Dan jika kehilangan elektron, tindak balas tu ataupun bahan tu akan mengalami pengoksidaan. Cikgu bagi dalam contoh bentuk gambar lah. Jadi awak ada dua bahan. Bahan A, yang ni bahan A, yang kedua ialah bahan B. Kemudian ada elektron dekat bahan A. Elektron ada di bahan A. Jadi elektron dekat bahan A ni dipindahkan ke bahan B. Elektron dipindahkan ke bahan B. Okay, jadi A ni dia hilang elektron. Bila hilang elektron, A mengalami pengoksidaan. Dan A adalah ejen penurunan. Manakala B, okay, B terima elektron, B mengalami penurunan dan B adalah ejen pengoksidaan. Right, konsepnya macam tu. Yang hilang elektron mengalami pengoksidaan. Yang terima elektron mengalami penurunan. Okay, contohnya okay, kita pergi ke beberapa contoh lah. Contoh susah sikit nak buat. Okay. Contoh yang pertama, okay, magnesium bertindak balas dengan klorin untuk menghasilkan magnesium klorida. Okay, magnesium bertindak balas dengan klorin untuk menghasilkan magnesium klorida. Alright, cikgu akan bagi persamaan. Ini persamaan yang dah pun seimbang. Jadi kita nak kena pasti dekat sini bahan mana yang mengalami pengoksidaan, yang mana mengalami penurunan. Okay, step dia ialah awak kena buat setengah persamaan. Okay, setengah persamaan untuk pengoksidaan. Dan yang kedua, setengah persamaan penurunan. Okay, cara dia. Okay, tak apalah macam ni. Kalau awak belum tahu kan yang mana yang mengalami pengoksidaan, yang mana yang mengalami penurunan, tu tak apa. Kita tak payah tulis lagi yang mana pengoksidaan, yang mana penurunan. Kita tengok, okay, bahan. Bahan yang mana tahu? Okay, sini ada anak panah. Jadi sebelum anak panah ni, magnesium dan juga Cl2 ialah bahan. Selepas anak panah ialah hasil. Jadi MgCl2 ialah hasil. Hasil diberikan magnesium klorida. Magnesium ialah logam, klorida ataupun klorin ialah bukan logam. Jadi magnesium klorida ialah sebatian ion. Sebatian ion terbentuk daripada ion. Jadi ion apa yang ada kat sini? Mg. Kita ada Mg2+. Dan Cl kita ada Cl-. Okay, ini ion dia. Okay, so yang mula-mula sekali awak tengok bahan. Okay, copy je bahan. Mg bahan yang pertama kan, letak dalam setengah persamaan pertama. Cl2 bahan yang kedua, betul tak? Dan Cl2 ni dia bukan ion. Jadi awak copy je masuk ke setengah persamaan yang kedua. Ni Cl2.
Kalau ion, awak kena pecahkan ion. Tapi yang ni bukan ion, dia molekul. So tak perlu pecahkan. Salin je dan tulis. Then, okay. Ada dua ni. Okay, kemudian awak buat anak panah. Anak panah. So magnesium ni bahan. Hasil dia apa? Kita tengok hasil anak panah yang sebelah kanan ni. Dan magnesium bahan kan. So awak ambil hasil untuk magnesium ni juga. Tadi cikgu dah cakap magnesium ni daripada ion magnesium Mg2+. So awak tulislah selepas anak panah tu Mg2+. Okay. Dan setengah persamaan yang kedua Cl2 kan. Cl2 hasil dia awak ambil Cl juga. Okay, Cl sini ialah Cl negatif. So tuliskan dalam persamaan Cl negatif. Okay, dalam setengah persamaan, bila kita buat setengah persamaan, sama ada kita nak tambah elektron atau buang elektron. Okay, macam mana cara dia? Awak tengok sini. Awak ingat konsep ni. Elektron dia bercas negatif. Jadi elektron suka positif. Okay, elektron suka positif. Tengok persamaan yang pertama, Mg dekat sini tak ada cas. Okay, tak ada cas. Manakala sebelah kanan dia Mg bercas 2 positif. Kan Mg bercas 2 positif. So nampak dia cas 2 positif. So elektron suka positif. That's why awak letak je elektron dekat sebelah cas positif. Mg2 bercas positif. So awak letak tambah elektron dekat sebelah ion positif. Kenapa? Sebab elektron suka positif. Ingat yang tu. Okay, boleh? Dan yang kedua, setengah persamaan yang kedua, Cl2 menghasilkan Cl negatif. Okay, Cl2 ada cas ke tak ada cas? Tak ada cas kan? Yang kat atas ni tak ada tulis apa-apa pun. Maksudnya kosonglah, tidak bercas. Manakala hasil dia cas negatif. Hasil dia negatif. Elektron suka tak negatif? Awak ingat lagi satu konsep, elektron benci. Elektron hate negatif. Sebab elektron tu sendiri dah bercas negatif. So dia akan benci negatif. Okay. So Cl minus bercas negatif. Dia tak suka elektron. Elektron pun tak suka dia. So jangan letak elektron sebelah yang ada negatif. Awak letak elektron di sebelah yang bercas, yang tidak bercas tadi, yang neutral. Okay. So tambah elektron sebelah sini. Okay. Faham ke tak? Selepas tu buat apa cikgu? Selepas tu okey. Nampak? Elektron, okey, tengok yang pertama, setengah persamaan untuk yang pertama. Magnesium. Okay, magnesium dia buang elektron. Macam mana cikgu tahu dia buang elektron? Sebab elektron tu jauh. Elektron tu tak ada sebelah dia. Maksudnya bahan ni ataupun magnesium ni dia buang elektron. Okay. Bila dia buang elektron, magnesium buang elektron. Jadi magnesium mengalami pengoksidaan. Dan magnesium juga ialah ejen penurunan. Klorin pula, molekul klorin Cl2. Dia terima elektron. Macam mana cikgu tahu dia terima elektron? Sebab ni dia tambah elektron. Elektron tu ada dekat je dengan dia. Jadi klorin terima elektron untuk menghasilkan Cl negatif. Kesimpulan dia, Cl2 ni mengalami penurunan sebab dia terima elektron. So dia mengalami penurunan. Dan Cl2 ialah ejen pengoksidaan. Ejen sentiasa terbalik. Bahan yang mengalami penurunan adalah ejen pengoksidaan. So Cl2 mengalami penurunan. Cl2 adalah ejen pengoksidaan. Magnesium mengalami pengoksidaan. Jadi magnesium adalah ejen penurunan. Okey. Okey, yang ni contoh yang kedua.
Atom lithium bertindak balas dengan asid hidroklorik untuk menghasilkan lithium klorida dan gas hidrogen. Atom lithium bertindak balas dengan asid hidroklorik, ini ion, untuk menghasilkan lithium klorida, ini pun ion, dan juga molekul hidrogen. Okay. Jadi macam tadi, kita keluarkan dulu bahan dan juga hasil. Hal ini anak panah menunjukkan yang sebelah kiri anak panah ialah bahan, sebelah kanan anak panah ialah hasil. Ada dua hasil kan? Ada dua bahan kan? Salin dia dulu, KLI. Kemudian yang kedua ni bahan dia ion. So dia terdiri daripada H plus dan juga Cl minus. Okay, awak tulis bahan yang pertama Li. Bahan yang kedua dia ada dua ion. Kita nak tulis berdua ke? Kita try yang mana yang terlibat dengan tindak balas. So tulis H plus dan satu lagi ada Cl minus. Faham ya? Lepas tu, okay, follow je. Ini bahan kan? Lepas bahan mesti ada hasil. Mesti ada hasil dia. Jadi Li selepas tindak balas, tengok hasil ya. LiCl ini ialah ion. So dia terdiri daripada Li plus dan juga Cl negatif. Kita ambil pasangan lah. Li akan ambil Li positif. Cl minus akan ambil pasangan dia Cl minus. Ini Cl minus kan. Dan H plus akan ambil pasangan dia H2. Okey, setakat ini cuba awak tengok yang mana yang tak ada perubahan, bahan dengan hasil dia tak berubah, kita boleh potong. Nampak Li jadi Li plus, H plus pula jadi H2. Tapi yang ketiga tu Cl negatif, akhir tindak balas pun dia tetap Cl negatif kan. Jadi yang ni kita boleh potong. Kita nak padam. Maksudnya apa? Maksudnya dia tak terlibat dalam tindak balas redox sebab dia tak ada perubahan. Okay, Li tambah Li plus. Li menghasilkan Li plus. Kita sekarang proses nak letak elektron. Kita nak letak elektron dekat mana? Kita nak letak elektron di sini ke? Kita nak letak elektron di sini. Yang mana satu pilihan hati awak? Okay, nak letak yang mana? Okay, jadi kita ingat semula konsep kita tadi, elektron loves positif dan elektron hate negatif. Dia suka positif, dia benci negatif. Ya. So dalam persamaan yang pertama, Li ni tak bercas. Li plus ada cas positif. Li tak bercas tapi Li plus ni bercas positif kan. Jadi elektron dia suka positif. That's why kita letak elektron sebelah ion positif. Sebab dia suka positif. Kita letak dekat sebelah ion positif. Dan elektron hate negatif. Kita tengok persamaan yang kedua. H plus. Ada H plus dekat sini. Sini pula kosong kan. Tak ada apa-apa. Jadi apa dia? Kita guna prinsip yang pertama tadi. Elektron suka yang positif. Jadi kita letakkan elektron di sebelah ion positif. Letak elektron sebelah ion positif. Nampak kan kedudukan elektron? Elektron suka positif. That's why dia berada di sebelah ion yang positif. Okay, dah faham konsep ni. Sekarang kita boleh tentukan sama ada persamaan ni ataupun tindak balas ni ialah tindak balas pengoksidaan atau penurunan. Kita balancekan dulu. Li 1, sini pun ada 1 je Li. Okay, cas dia sini positif 1. Yang ni elektron kan, so negatif kan cas dia. Tambah 1, tambah dengan tolak jadi tolak kan. Tambah 1, tolak 1 sama dengan sifar. So sini ada berapa elektron? Ada 1 je elektron. Tak payah tambah apa-apa dah. Untuk yang bawah ni,
H plus tambah elektron. H plus. H sini ada 1. Sebelah kanan ni H ada 2. Jadi kita letak 2 H plus. Okey, charge pula. 2 darab positif. Jadi positif 2. Tambah dengan elektron ni ada 1 je. Tambah dengan tolak 1. Sama dengan berapa? Tambah 2 tolak 1. Sama dengan tolak 1 lah kan. Jadi kita kena letak elektron tu jadi 2. Supaya dekat sini kita boleh tolak 2. Tambah 2 tolak 2 akan jadi sifar. Dia barulah seimbang. Bila dah seimbang, baik, baru kita tuliskan Li dekat sini. Li dia jauh kan dengan elektron. Li jauh dengan elektron. Maksudnya apa? Maksudnya Li buang elektron. Bila Li buang elektron, Li ni mengalami pengoksidaan. Dia buang elektron. So Li mengalami pengoksidaan dan Li adalah ejen penurunan. Manakala H plus ni pula, dia sebelah dia je kan elektron. Sebelah dia je elektron tu. Jadinya H plus tu dia terima elektron. Apabila H plus terima elektron, jadi H plus mengalami penurunan. Dan H plus ialah ejen pengoksidaan. Dalam tindak balas ni, okay, tuliskan yang asal tadi setengah persamaan. Li mengalami pengoksidaan. So ini setengah persamaan pengoksidaan. Yang kat bawah ni pula setengah persamaan penurunan. Ada dua-dua kita ada pengoksidaan dan ada penurunan. Jadi tindak balas ini adalah tindak balas redox. Kenapa? Sebab ada pengoksidaan dan sebab ada penurunan. Dua-duanya berlaku serentak. Okay, settle. Tindak balas ni adalah tindak balas redox. Cikgu harap korang cuba fahamkan, tengok video ni berulang kali sampai faham dan boleh buat latihan yang dah cikgu berikan di WhatsApp. Okay, itu saja.